Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Meskipun pengampunan rasmi dan pengumuman rasmi pengampunan Najib tidak lagi membawa kejutan, tapi ia sebenarnya telah menyerlahkan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong. Daulat Tuanku, kami sangat menyayangi Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Kami sangat berbangga dengan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dalam menyelesaikan konflik politik Malaysia. Keputusan pengampunan Najib ini sudah tentu bukan mudah untuk Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang mempengerusikan lembaga pengampunan ini untuk membuat keputusan. Kerana pada satu saat kita dapat lihat yang di Pertuan Agong memang terpaksa mengambil keputusan yang paling sukar sekali. Urus setia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, iaitu bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri akhirnya mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dalam kenyataan media itu diumumkan secara rasmi bahawa hukuman penjara 12 tahun yang diterima Najib dikurangkan kepada 6 tahun, manakala denda 210 juta pula diturunkan kepada 50 juta ringgit. Dengan itu, tarikh pembebasan Najib yang baru sekarang disahkan ialah pada 24 Ogos 2028. Tetapi jika denda 50 juta ringgit yang telah dikurangkan itu gagal dibayar, hukuman penjaranya ditambah selama setahun lagi dan menjadikan tarikh pembebasannya dianjakkan kepada 23 Ogos tahun 2029. Kenyataan media itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum solat Jumat tengah hari tadi membayangkan pengumuman rasmi mengenai pengampunan Najib akan diumumkan hari ini. Walaupun kenyataan media oleh urus setia Lembaga Pengampunan ini akhirnya menjawab segala teka-teki mengenai pengampunan yang diterima Najib, namun ia tidak lagi memberi apa-apa kejutan atau suspend kepada orang ramai. Ini kerana media Singapura, Channel News Asia atau CNN lebih dulu, iaitu 3 hari lalu telah membocorkan keputusan lembaga pengampunan itu. Meski CNN hanya menyebut hukuman penjara Najib dikurangkan sebanyak separuh daripada 12 tahun yang diterimanya, sementara denda 210 juta pula diturunkan kepada jumlah yang tidak ditentukan, setidak-tidaknya apa yang mereka laporkan itu 99% tepat. Bagaimanapun di waktu yang sama dalam banyak grup WhatsApp, pengurangan jumlah denda kepada 50 juta itu telah menjadi sebaran yang meluas sejak beberapa hari lalu. Dengan itu, tiada siapa lagi yang terkejut, suspend atau menangis dengan berita rasmi mengenai pengampunan Najib oleh urus setia Lembaga Pengampunan pada petang tadi. Ia semacam soalan peperiksaan yang telah bocor jawapannya. Dengan keputusan Lembaga Pengampunan itu, harapan dan kepercayaan setengah pihak bahawa Najib akan dibebaskan serta boleh kembali aktif dalam politik secara serta-merta selepas ini ternyata tidak menjadi kenyataan. Najib kini hanya dikurangkan hukuman dan denda, tetapi perlu terus berada di penjara Kajang untuk menghabiskan tempoh hukumannya selama 6 tahun atau akan menjadi 7 tahun. Di sebalik barangkali masih ada pihak yang tidak puas hati dengan keputusan tersebut, sama ada tidak puas hati kerana Najib tidak dilepaskan serta-merta, ataupun yang tidak puas hati atas pengurangan hukuman Najib itu. Tetapi jika diteliti dengan mendalam, inilah keputusan paling bijaksana yang diserlahkan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, yang tugas terakhir baginda dalam tugasan terakhir baginda selaku yang di Pertuan Agong
ketika mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan itu. Memutuskan bahawa Najib tidak diberikan pengampunan penuh, sebaliknya hanya dikurangkan tempoh penjara dan jumlah denda yang diterimanya, adalah bukti jelas baginda mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa, yang tentunya keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pelbagai faktor semasa. Antara faktor semasa yang tentunya diambil kira ialah kerana Najib baru saja kira-kira setahun 5 bulan menjalani hukuman penjara 12 tahun yang dijatuhkan terhadapnya. Najib mula dihantar ke penjara Kajang ialah pada 23 Ogos tahun 2022. Berdasarkan amalan atau konvensyen sebelum ini, pengampunan penuh hanya menjadi pertimbangan setelah seseorang itu menjalani sekurang-kurangnya 1/3 atau separuh daripada hukuman penjara yang diterima. Dalam erti kata lain, adalah tidak kena dengan masa dan tidak sesuai untuk memberi pengampunan penuh kepada Najib di ketika hanya baru setahun 5 bulan menjalani hukuman penjara, meski beliau merupakan bekas Perdana Menteri. Ini sekali lagi membuktikan lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Al-Sultan Abdullah bersikap adil, bersikap amat adil, teliti dan mengambil pertimbangan paling munasabah dalam membuat keputusannya, iaitu tidak membezakan pengampunan antara rakyat biasa dengan orang yang ada nama. Selain itu, Najib juga masih berdepan beberapa kes lain lagi yang sedang dihadapinya di mahkamah berkaitan skandal 1MDB. Tentunya tidak cantik kelihatannya, malah mungkin dipersoalkan jika beliau diberi pengampunan penuh dalam kesalahan berkaitan SRC Internasional, anak syarikat 1MDB, tetapi kemudian perlu terus pergi ke mahkamah untuk menghadapi perbicaraan lain berhubung induk 1MDB itu sendiri. Bagaimana jika dalam kes-kes lain yang sedang dihadapi perbicaraan itu, Najib nanti didapati bersalah juga akhirnya, sama seperti kes SRC Internasional? Takkan 2-3 kali beliau hendak diberi pengampunan? Dengan itu, keputusan lembaga pengampunan terkait Najib itu, yaitu hanya mengurangkan hukuman penjara dan denda, hendaklah diterima dengan hati serta dada yang terbuka oleh semua orang, khususnya kaum keluarga dan penyokong-penyokong Tegar Bosku yang harapan mereka nampaknya belum lagi kesampaian. Maka, jangan ada yang marah-marah atau cuba menuding jari kepada siapapun dengan keputusan ini. Ditulis oleh Sabuddin Hussein 2 Februari 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.